Selamat malam, kita ketemu lagi malam ni. Tapi Mira minta maaf sebab apa? Lambat setengah jam. Sekejap. Okey, Alhamdulillah. Tapi kita masih berjumpa lagi malam ni kan. Pukul 9.30 Mira live malam ni. Lambat setengah jam. Selalunya Mira akan live pukul 9 kan. Tapi malam ni Mira live pukul 9.30. Lambat lah. Sorry. Sebelum tu saya akan perkenalkan diri saya dulu. Macam biasa, nama saya Nur Azmira binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Mira. Kepakaran kami adalah membantu mereka di luar sana yang kekangan masa untuk menyediakan sambal hitam yang menepati rasa asli dari negeri Pahang dan tidak akan mengecewakan anda apabila mencubanya. Itu adalah kepakaran kami. Kami membantu mereka di luar sana yang nak dapatkan sambal hitam, yang suka, yang tak ada masa kan, yang tak ada masa untuk menyediakan sambal hitam, yang korang bila rasa pasti tak akan mengecewakan, insya-Allah. Itu adalah kepakaran kami, sambal hitam Nur Aid. Okey, sambal hitam Nur Aid. So korang boleh ingat Mira, ingat sambal hitam Nur Aid. So malam ni apa yang Mira nak share dengan korang kan, berkenaan tentang Big Y. Korang biasa dengar kan perkataan Big Y ni kan, Big Y kan. So Mira nak share dengan korang malam ni. Jom kita kenali 5 jenis Big Y yang paling kuat untuk anda stay dalam bisnes. Okey, rata-rata ramai di luar sana, ramai yang memulakan bisnes, ramai yang pilih kerjaya sebagai bisnes. Sebab apa? Sebab Big Y. Sebab ada Big Y yang paling kuat dalam diri mereka bila mereka mencuburi bisnes, bila mereka mencuburi bisnes. Disebabkan mereka ada Big Y yang sangat kuat, Big Y yang paling kuat, membuatkan mereka pilih jalan untuk berbisnes, pilih ceburi dalam bidang perniagaan, bidang bisnes kan. So malam ni Mira nak share dengan korang, kenali 5 jenis Big Y yang paling kuat. Yang paling kuat lah yang Mira nak share dengan korang ni, Big Y yang paling kuat yang ada pada setiap orang tu kan. Setiap individu tu kenapa mereka nak stay dalam bisnes, mereka nak kekal dalam dunia perniagaan mereka, sebabkan mereka ada apa? Mereka ada Big Y yang kuat, Big Y yang paling kuat. Itulah yang mencetus mereka untuk mencuburi bidang perniagaan ataupun dalam bisnes mereka. Sebab apa? Kita faham dan kita tahu di luar sana mesti ada Big Y masing-masing, betul tak? Setiap individu tu pasti akan ada Big Y dalam diri dia, pasti akan ada Big Y yang membuatkan mereka memilih untuk menjalankan perniagaan, membuat bisnes kan. Sebab apa? Setiap orang tu ada Big Y masing-masing untuk apa? Ikut daripada keperluan dia ataupun masalah dia yang dihadapi dalam kehidupan harian mereka kan. Semua orang akan ada Big Y masing-masing, akan ada Big Y dia yang tersendiri. So kita sebenarnya bila kita dalam pilih kerjaya usahawan ni, kita tak boleh nak expect yang orang yang berjaya, orang-orang yang berjaya di luar sana berjaya melalui secara auto, secara mudah. Kan, tak semudah sebenarnya mereka bila mereka nak berjaya. Bukan secara auto, bukan yang sangat mudah, jalan yang mudah, ringkas dan cepat, bukan. Kan, sebenarnya mereka ada penguat tau. Mereka ada penguat dan kekuatan dalam sesuatu yang mereka nak buat tu, dalam sesuatu dalam bisnes mereka. Sebab apa? Orang di luar sana yang berjaya kan, dia tak semudah yang kita sangka, yang kita rasa akan dia orang berjaya dalam masa yang singkat dan mudah sebenarnya kan. Tak semudah sebenarnya. So mereka ada penguat tersendiri mereka yang mereka
untuk berjaya, iaitu big why mereka, betul tak? Sebab apa? Masing-masing mesti akan ada big why. Kenapa mereka nak ceburi dalam bisnes mereka? Sebab apa? Mereka ada big why tersendiri. Hai, Assalamualaikum Hafiz, terima kasih join live Mira. Kan, semua orang akan ada big why mereka masing-masing tau, dalam kehidupan harian mereka, dalam kehidupan mereka. Itulah yang menjadi penguat mereka bila mereka nak stay dalam bisnes. So Mira nak share dengan korang malam ni ada 5 yang paling kuat lah, big why yang paling kuat, yang mencetuskan mereka, yang terdetiknya hati mereka untuk mereka memulakan bisnes, untuk mereka ceburi dalam bidang bisnes, kan. Sebab apa? Mereka ada big why. Korang biasa dengar kan perkataan big why, korang faham kan? Korang mesti ada big why tersendiri. Macam Mira pun mesti ada big why Mira tersendiri, kenapa Mira memulakan bisnes, kan? So masing-masing akan ada big why dia tersendiri, kan? So biasa bila perkataan big why ni memang sangat sinonim dengan di kalangan sifu-sifu, di kalangan mentor-mentor, di kalangan motivator, kan, di kalangan pakar kaunseling. Mereka selalu menegaskan perkataan big why ni dalam bila mereka memberi motivasi kepada sesiapa ke, kan. Mesti perkataan ni sangat sinonim bagi mereka tau, big why ni. So Mira nak share dengan korang apakah jenis-jenis big why yang paling kuat untuk anda stay dalam bisnes, kan. Tapi selalunya memang dalam bisnes ni lah yang membuatkan seseorang individu tu ada big why tersendiri mereka, kan. Sebab apa? Tanpa big why mereka tak mungkin mereka boleh bertahan dalam jangka masa yang panjang, disebabkan big why yang sangat kuat tu yang membuatkan mereka stay dan terus bertahan jangka masa yang lama sebenarnya, kan. Jangka masa yang lama dan panjang sebenarnya, sebab mereka ada big why yang sangat kuat dalam diri mereka, kan. Tanpa big why sebenarnya dia tak boleh nak bertahan terlalu lama, bertahan bisnes tu terlalu lama, disebabkan dia orang ada big why itu tersendiri, kan, sebelum mereka nak capai kejayaan mereka. Sebab apa? Bila dah ada big why ni, kan, dia apatah lagi dia macam dia nak melalui fasa-fasa kerugian ke, fasa-fasa cabaran, dugaan dia ke, herdikan dia ke sebelum dia nak berjaya, kan. Sebab itulah dia mengambil proses yang jangka masa yang panjang untuk dia sebelum dia berjaya, kan. So jom Mira nak share dengan korang ada 5 jenis big why yang paling kuat lah, paling kuat dan paling yang orang sanggup buat apa saja disebabkan ada big why yang sangat kuat ni untuk diorang stay dalam bisnes. Yang pertama adalah big why bebanan hutang, kan. Banyak orang big why yang paling kuat adalah bebanan hutang yang mereka tanggung, itu yang membuatkan mereka menceburi bidang bisnes, kan. Sebab mereka terlalu terbeban dengan hutang-hutang mereka, kan, yang membuatkan mereka perlu keluar, kan, perlu keluar daripada kesusahan yang mereka alami, kan. Hai Rina, Aiman, thank you for watching, terima kasih. So Mira nak share dengan korang malam ni big why. Apakah jenis big why yang paling kuat bila seseorang tu nak stay dalam bisnes, kan. So antaranya adalah disebabkan big why mereka ada bebanan hutang yang sangat serius, dalam kehidupan harian mereka, membuatkan mereka pilih ceburi bidang bisnes ni untuk mereka nak keluar daripada kepompong kehutangan yang mereka alami, kan. Contoh, ada sesetengah peniaga tu yang sanggup memulakan bisnes, mereka mengambil loan yang sangat tinggi, kan. Loan yang sangat tinggi, kemudian mereka merasakan itu menjadikan kesempitan hidup mereka bila mereka nak menanggung hutang-hutang mereka tu. So sebenarnya apa yang mereka nak buat, mereka terfikir dan terdidik untuk nak menyelesaikan hutang-hutang tu. Mereka nak mulakan bisnes, mereka stay untuk berbisnes bila mereka nak bebas daripada hutang yang mereka alami tu, kan. Sebab apa?
ada yang macam tu kan, ada yang macam tu nak jalankan bisnes, mereka ambil loan dulu kan, lepas tu menjadikan komitmen tu sangat tinggi untuk mereka kan. So menjadi bebanan untuk mereka kan. Sebab apa? Mereka rasa tak mencukupi. Tak mencukupi sebab komitmen kehidupan harian mereka tinggi. So sebab itulah Big Y ni yang menjadi penguat paling kuat bila mereka nak stay dalam bisnes sebenarnya kan. So akibat daripada beban hutang tu, so semua akan membuatkan mereka terbeban kan, dan lagi jangka masa yang panjang kan, tempoh yang panjang hutang mereka tu, so membebankan mereka. So sebab itulah terdetiknya mereka daripada Big Y ni, Big Y hutang, bebanan hutang yang serius ni yang membuatkan mereka pilih kerjaya sebagai mencuburi bisnes dalam kerjaya mereka kan, sebabkan Big Y hutang. Hutang tu, so mereka mulakan bisnes untuk stay dalam bisnes lah kan. Disebabkan banyak di kalangan di luar sana yang menjadikan Big Y beban hutang ni yang paling kuat, paling kuat kan. So tu antara Big Y yang paling kuat. Yang pertama adalah bebanan hutang yang serius kan. Banyak yang macam tu kan. Sebab itulah ini yang menjadi penguat mereka bila mereka mencuburi dalam bidang bisnes kan. So selain tu, yang kedua adalah hasrat untuk tambah aset besar kan. Sebab apa? Kita tengok orang di luar sana, banyak yang dah berjaya kan, banyak yang dah berjaya, hidup mereka dah senang-senang, mereka dah ada aset itu, dah ada aset ini, tapi kita stay macam tu, tak ada perubahan daripada dulu sampai sekarang. Ini adalah antara Big Y yang paling kuat dalam diri mereka bila mereka nak ceburi dalam bidang bisnes mereka, nak stay dalam bidang bisnes mereka, nak capai apa yang mereka nak impikan. Sebab orang lain dah berjaya, dah ada itu, dah ada ini, macam-macam, tapi kita macam tu je. So sampai bila kita nak macam tu, betul tak? Ini yang menjadikan penguat mereka bila mereka ceburi dalam bidang bisnes. Mereka stay dalam bisnes sebab mereka tengok kejayaan orang kan. Kenapa orang lain boleh dan kenapa aku tak boleh? Itu yang menjadikan mereka Big Y mereka bila mereka stay dalam bisnes kan. Semua tu boleh berubah bila diri sendiri nak capai kan, nak capai apa yang diimpikan kan. So nak improvekan diri, nak berubah, betul tak? Takkan kita nak ke arah yang sama macam tu je kan. Mestilah kita nak ke arah yang lebih baik, betul tak? Takkan kita nak stay sama macam dulu je kan. Tak ada perubahan. Orang lain dah ke bulan, kita macam tu je kan. Sebab itulah Big Y yang Mira sharekan ni adalah hasrat untuk tambah aset kan, aset yang lebih besar. Macam orang lain dah ada rumah ke, dah ada kereta besar ke, dah ada kehidupan yang senang, yang mewah ke, tapi kita sama macam dulu, stay sama macam dulu, yang tak ada perubahan kan. Takkan kita nak stay macam tu, betul tak? So bila kita dah ada penguat tu, Big Y ni lah yang menjadikan Big Y yang paling kuat bila seseorang itu nak ceburi dalam bidang bisnes. Sebab apa? Mereka melihat kejayaan orang kan, so diorang akan fikir, dan kita akan fikir, kenapa orang lain boleh, kenapa aku tak boleh kan. Sebab itulah ini antara Big Y yang membuatkan mereka untuk stay dalam bisnes kan. Sebab apa? Kita pun nak berjaya, betul tak? Takkanlah kita nak stay macam tu sama, yang tak ada perubahan, betul tak? Semua orang ada impian dan ada matlamat yang dia nak capai kan. Tapi kena berubahlah diri sendiri. Kita kena improvekan diri kita kan, kena jadi yang lebih baik daripada sebelumnya, betul tak? Ini yang Mira sharekan dengan korang. Apakah Big Y yang paling penting bila anda seseorang tu, anda untuk stay dalam bisnes?
kan, adalah yang pertama tadi adalah bebanan hutang kan, beban hutang yang serius, hasrat untuk tambah aset, kan, aset, apa-apa aset lah yang korang nak dapatkan kan. Dan seterusnya adalah kos sara hidup yang tinggi. Okay, kita faham sekarang kan, kos sara hidup kita makin lama makin tinggi. Zaman sekarang makin lama makin tinggi, makin meningkat, makin meningkat lah, betul tak kan? Sebab apa? Zaman makin lama makin moden, lepas tu makin berubah, teknologi pun makin canggih, taraf hidup pun mestilah makin meningkat, betul tak? Makin meningkat dari hari ke hari. Ini yang membuatkan seseorang tu menjadi big why mereka bila mereka nak stay dalam bisnes. Sebab apa? Kos sara hidup yang sangat tinggi. Zaman sekarang memang sangat tinggi, harga barang-barang sangat tinggi, betul tak? Tapi nilai duit kita tak tinggi-tinggi pun, betul tak? Kan, sebab itulah kita menjadi big why. Menjadi big why untuk kita stay dalam bisnes bila kos sara hidup kita semakin lama semakin tinggi kan, membebankan. Kalau dulu pendapatan 3,000 dikira pendapatan sederhana tau, tapi zaman sekarang 3,000 tu dikira pendapatan isi rumah, pendapatan paling rendah. Kan, kalau dua-dua orang bekerja pun sekalipun dapat 3,000 ke 3,000 lah pun tak cukup sebenarnya tau. Itu pun berdua kalau bekerja, betul tak? Sebab itulah yang ni lah yang membuatkan menjadi big why mereka tau, bila mereka nak stay dalam bisnes. Sebab apa? Kos sara hidup yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Sebab apa? Makin barang-barang makin lama makin meningkat, betul tak? Makin tinggi. So keperluan harian kita pun bila kita nak cut kos tu pun rasanya macam tak susah kita nak kontrol tau. Sebab kita barangan asasi kita tu pun mahal dah sekarang ni, sangat meningkat. So tu yang Mira sharekan tadi. Sebab ada yang suami isteri pun bekerja tapi masih juga rasa macam terbeban juga. Sebab kos sara hidup kita sekarang makin lama makin meningkat. Makin lama makin meningkat dan membuatkan kita rasa tak cukup, rasa macam terbeban sebenarnya kan. So yang membuatkan mereka pilih dan stay dalam bisnes tau. Ini yang menjadikan big why paling kuat adalah kos sara hidup yang tinggi kan. Kos sara hidup yang tinggi. Sebab apa? Komitmen tu yang tinggi, sangat tinggi dah komitmen sekarang ni kan. Keperluan harian kita pun makin lama makin meningkat kan. Masa kita macam kita susah, kita tak mampu, kita nak kontrol dah kan. Contoh apa? Kos apa? Kos petrol kan, kos utility kita, lagi apa? Kos makanan asasi kita. Semua perlu kita untuk kita sediakan. Tapi kita tak boleh nak nak stop ataupun nak cut sesuka hati. Sebab kita sangat memerlukan apa yang kita daripada kos-kos yang Mira sharekan tadi kan. Inilah antaranya big why. Big why paling kuat bila mereka ataupun anda di luar sana pilih stay dalam bisnes. Disebabkan kos sara hidup yang tinggi. Kos sara hidup kita yang tinggi. Zaman sekarang kos sara hidup kita memang sangat tinggi. Memang sangat tinggi dan sangat menakutkan. Kalau kita beli barang-barang kan, Contoh macam Mira ada 3 anak kan. Susu, pampers pun kalau ikutkan nak dekat berapa ratus dah. Rasa macam kita dah, kalau boleh kita nak jimat lagi kan. Tapi kita tak boleh nak susah nak kita nak kontrol tau sebenarnya. Susah nak kontrol sebab keadaan kita sekarang, zaman kita sekarang memang sangat memerlukan high commitment. Kita mempunyai high commitment zaman sekarang. Bukan macam zaman dulu lagi kan. Zaman dulu kita rasa siapa yang gaji yang 3,000 tu kan dikira gaji yang sederhana. Tapi zaman sekarang 3,000 tu dikira gaji yang paling rendah tau tak sekarang. Kira gaji paling rendah dah sekarang, bawah 3,000 tu kan. So kita rasa macam, sebab itulah ramai yang di luar sana pilih untuk berbisnes kan. Pilih untuk berbisnes untuk mereka keluar dari kepumpungan kesusahan mereka kan. So dan seterusnya adalah nak keluar daripada zon kesempitan hidup kan. Ini Mira nak share.
zon kesempitan hidup mereka. Sebab apa? Ramai sekarang kita rasa susah, betul tak? Kita rasa susah, kita rasa, sebab apa? Kita manusia biasa, kita akan sentiasa berbisik di hati kita yang kita ada perasaan yang perasaan yang kita rasa sering terdetik dalam diri kita bila kita rasa badan, anggota badan kita pun rasa lemah. Kita rasa lemah bila kita menghadapi kesempitan hidup, betul tak? Kita akan rasa macam down kan, rasa macam lemah, rasa macam tak bermaya bila kita kesempitan hidup, betul tak? Kesusahan, mesti akan rasa macam tu kan. Bila kita tak ada saving kan, bila kita tak ada saving langsung, so membuatkan kita, itulah yang membuatkan mereka di luar sana ataupun anda di luar sana yang membuatkan untuk stay dalam bisnes. Ini adalah big why. Big why yang paling penting bila mereka nak keluar daripada zon kesempitan hidup mereka. So mereka stay dalam bisnes, mereka ceburi dalam bidang bisnes kan. Sebab apa? Mereka nak keluar daripada zon kesempitan mereka. Sebab apa? Jumlah pendapatan yang sikit. So ada anak yang ramai ke kan. Jadi menjadi penguat utama mereka bila mereka nak ceburi bidang bisnes ni. Mereka nak keluar daripada kesempitan hidup mereka ni, mereka pilih untuk ceburi bidang bisnes. So itulah antara big why. Big why penting, big why paling penting. Sampai yang ada yang sampai tahap kemurungan, betul tak? Kemurungan bila memikirkan sangat apa masalah yang mereka hadapi, apa masalah yang mereka hadap kan. Sampai jadi kemurungan, stres semua tu kan. So benda ni lah yang membuatkan mereka menjadi penguat, menjadi big why mereka kan. Big why, ini antara big why yang paling kuat adalah nak keluar daripada zon kesempitan hidup. So jadi ramai yang telah jadikan kesempitan hidup ni sebagai big why mereka bila mereka nak ceburi bidang bisnes kan. Sebab apa? Mereka nak menjana pendapatan bila mereka menceburi bisnes kan. So dan terakhir adalah ini untuk anak-anak ataupun suami ataupun isteri kan, pasangan kita yang menjadikan big why kita bila kita nak stay dalam bisnes kan. Contoh kalau macam kita seorang ibu kan, perempuan seorang ibu yang kita rasa macam kita big why mereka, big why dia adalah keluarga mereka, anak-anak mereka, pasangan mereka kan. So macam kita tak ada seorang ibu pun yang nak hidup anak dia susah, betul tak? Kan tak ada seorang ibu pun yang nak anak dia hidup susah. So ini yang menjadikan dia penguat dia big why dia bila dia nak stay dalam bisnes kan. Sebabkan apa? Sebabkan anak-anak mereka. So macam kita lah, kita rasa sedih, rasa kecewa bila kita tak dapat nak tunaikan permintaan anak-anak kita kan. Itu yang menjadikan kita geram dengan diri kita, kita sebengang dengan diri kita. Kenapa kita tak boleh nak tunaikan permintaan anak kita kan, sedangkan kita tak mampu sebenarnya. Sebab itulah kita tak dapat tunaikan. Ini yang membuatkan mereka menjadi penguat mereka, penguat mereka dan big why mereka bila mereka stay dalam bisnes kan. Sebab apa? Sebabkan anak-anak ataupun suami ataupun pasangan mereka kan. Sebabkan mereka ceburi dan stay dalam bidang bisnes ni sebabkan keluarga kan. Mereka rasa sedih, mereka rasa bengang dengan diri mereka. Kenapa mereka tak dapat nak tunaikan permintaan anak mereka kan. Rasa macam sedih dan kecewanya kan. Sebab itulah mereka sanggup dan niat mereka tu sebab kadang-kadang kan bila big one ni dia tak fikir pun diri dia tahu sebenarnya kan. Memang tak akan fikir pun diri dia, dia akan fikir orang lain dulu. Orang lain dulu yang membuatkan dia big why utama dia. Big why utama dia bukan diri dia sendiri tau, tapi orang lain sebenarnya. Contoh macam ni lah, anak-anak, suami kita ke, isteri kita ke kan, pasangan kita, ibu bapa kita kan, menjadi big why utama kita bila kita stay dalam bisnes kan. So kita rasa sungguh tekilan kan, rasa kecewa bila kita tak mampu nak beri kebahagiaan kepada keluarga kita. Kita tak mampu nak beri kesenangan kepada ibu bapa kita, anak-anak kita, betul tak? Adik-beradik kita kan. Kita rasa macam
inilah membuatkan Big Y dia yang ada tau, Big Y yang paling kuat bila mereka nak ceburi ataupun bila mereka nak stay dalam bisnes kan. Kecewanya rasa, tahu tak? Kecewa, sangat kecewa sebenarnya bila kita tak dapat nak tunaikan permintaan orang-orang tersayang kita kan. So macam kita memang faham kan, kita memang tahu tanggungjawab seorang suami adalah memberi nafkah dan tanggungjawab yang lain kan. Tapi kita sebagai isteri tak semestinya kita kena macam apa, membebani suami kita juga sebenarnya kan. Tapi apa salahnya kita pun, kita suri rumah ataupun isteri, kita pun boleh membantu mereka, kita pun boleh membantu mereka untuk meringankan beban mereka bila kita ceburi ataupun kita stay dalam bidang bisnes kan. Kita sama-sama tolong dan membantu untuk kita apa, selesaikan masalah kita. Betul tak? Untuk kita selesaikan masalah kita, kita sama-sama tolong. Bila kita hidup bersama, mestilah kita kena hidup pun mestilah kena bekerjasama, betul tak? Saling bantu-membantu. Kita janganlah sebagai isteri ni yang sangat menjadikan kita sebagai untuk kita menjadi bebanan untuk mereka pula kan. Kalau kita rasa kita boleh buat, kita buat saja. Kita bantu dengan ikhlas kan. Betul, apa salahnya kan kita bantu untuk meringankan bebanan kan. Kita boleh meringankan, kita boleh bantu sikit sebersikit, betul tak? Tak adalah kita fikirkan atas bebanan suami kita saja ataupun pasangan kita saja kan. So Mira dah share kan 5 jenis BY yang paling kuat bila seseorang tu menceburi bidang bisnes, menceburi dan stay dalam bidang bisnes. Semoga apa yang Mira sampaikan ni ataupun semoga kita berniaga ni, kita hendaklah kita berniaga secara ikhlas kan. Kita rasa berniaga secara jujur, telus kan. Supaya apa kan, sebenarnya dia akan membuatkan kita, memadamkan segala kita punya Big Y dan seterusnya menjadikan apa, menjadikan kita big successful kan. Dia padamkan Big Y kita dan dia akan bertukar kepada big successful kan. InsyaAllah kita nak macam tu lah, betul tak? Daripada kita Big Y tu, kita padam Big Y, kita jadikan pada bertukar kepada big successful. Kita berjaya, betul tak? Kita twistkan dia, kita padamkan Big Y kita tu, kita jadikan kita untuk berjaya lebih baik lagi ke hadapan, betul tak? So itu yang Mira share dengan korang malam ni. Untuk usahawan-usahawan di luar sana, mereka pasti akan ada Big Y mereka tersendiri. Even Mira sendiri pun ada Big Y Mira. Kenapa Mira mulakan bisnes, Mira stay dalam bisnes, sebab apa? Sebab ada Big Y tersendiri dalam diri kita kan. Alhamdulillah, semoga apa yang Mira sharekan malam ni, semoga dapat dapat macam kita, dapat kita terfikir, terdetik dalam hati kita kan. Apa kata kita improvekan diri kita, kita menjadi seorang yang lebih baik daripada sebelum ni kan. Kita berniaga secara ikhlas, kita tahu apa matlamat kita kan. Kita tahu apa matlamat kita, apa niat kita bila kita nak memulakan sesuatu tu. Alhamdulillah. So insyaAllah esok Mira akan share lagi topik-topik yang Mira rasa yang boleh memberikan korang, manfaatkan kepada korang. Bukan saja manfaatkan kepada diri Mira, tapi manfaatkan kepada diri korang juga di luar sana juga. Terima kasih siapa yang join live Mira malam ni. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sangat siapa-siapa yang selalu support Mira kan, selalu support sambal hitam Nur Aid. Korang ingat Mira, ingat sambal hitam Nur Aid. InsyaAllah kita jumpa esok lagi, okay? Macam biasa pukul 9, tapi hari ni Mira minta maaf sebab terlambat sikit, 9.30 baru Mira start kan. InsyaAllah pukul 9 esok Mira akan live lagi, okay? Bye. Assalamualaikum.